Macam kalau dengan daddy dia banyak aktiviti. Kalau dengan mami dia lebih kepada berborak santai. Macam ada program kan. Tapi dengan anak-anak saya suka macam tu. Sebab saya seorang suka bercakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kami berdua, saya Rosmah dan juga Kai berkesempatan untuk share apakah aktiviti kita sepanjang pandemik ni kan. Ya, musim pandemik ni alright. Kan nak lagi bila kita terpaksa bekerja daripada rumah. Kita bekerja dari rumah. Kau cakap kenapa? Macam mana korang boleh bekerja dari rumah? Work from home, memang home jadinya. Sebab kita kan ada perniagaan, jadi kita perlu menguruskan segalanya di rumah. Dia macam saya agak jarang ke office. Macam Kai selalu saya ke office. Jadi pening untuk dia buat kerja daripada rumah sebenarnya. Bunyi macam senang, tapi sebenarnya bagi mereka yang bekerja dari rumah, nak lalui itu yang agak sukar sebenarnya. Dia macam mana rasa tu Cik Kai? Dia sebenarnya work from home ni nampak macam betul juga, nampak macam mudah, tapi sebab kita ada operation dia daily punya. Jadi kita nak operate tu dia agak orang cakap apa, nak berinteraksi dengan staff lah. Jadi kita kena macam mana pun seminggu sekali kita akan jumpa juga staff, jumpa with office juga. Hanya untuk sekejap sajalah. Untuk kita nak meeting, untuk seminggu punya sejalan meeting. Macam kita nak bincang pasal production, everything semua, pasal management. Jadi kena, sebab saya memang tak ada nak zoom dengan staff ni kan? Saya tak zoom, saya WhatsApp dengan dia orang apa. Kita ada group everything semua. Jadi lebih tu je lah. Tapi kat work from home ni sebenarnya dia nampak yang tapi satu benda yang macam cakap, kita susah nak fokus sebenarnya. Sebab ada anak. Kita ada anak kecil pula dekat rumah. Saya ada anak kecil saya yang 3 tahun ni. Dia kalau dengar suara bapak dia pun dia dah Daddy. Jadi bapak dia tengah kerja pun hilang fokus. Tak boleh. Dia kita akan memang, kita ada masa kat rumah ni. Kalau kita start kerja je, kita pagi je memang nak kena bawa dia. Kalau dia semua di swimming pool lah. Swimming pool lah, kolam. Ya, swimming pool kat rumah lah. Bukannya pergi clubhouse tak. Masuk layan dia orang lain. Itu macam-macam lah kan. Jadi memang nak fokus tu kadang-kadang betul-betul saya fokus kalau lepas subuh lah. Lepas subuh memang boleh fokus, dia tak bangun lagi kan. So lepas pada macam pukul 10, 11 tak boleh dah sebab dah kadang-kadang pukul 8, pukul 9 dia dah bangun dah. Dah busy dah. Dah busy dah. Kalau kecuali kalau dia waktu dia sekolah. Yes. Sekolah kan pukul 8 dia dah bangun semua, dia dah siap semua. Sebab dia orang fokus dengan dia orang punya akademik, jadi tak ganggu kerja lah. Cuma sekarang ni pun kalau kita keluar pun, macam saya pun kalau keluar hanya untuk membeli barang saja, baru kita keluar. Kalau tak, saya pun memang tidak ke mana-mana lah, sebabnya kita memang lebih banyak dekat rumah because of kita ada anak kecil kan. Waktu sekarang because ada gadget. Bila ada gadget tu ada kita nak kata kita terhadkan jugalah dia orang punya waktu gadget tu sebut. Tetapi okey jugalah kalau tak ada gadget tu, maksudnya tak ada tu memang dia orang akan memberontak jugalah. Mungkin dia nak keluar, nak pergi playground, nak pergi kalau sebelum ni kan. kalau kita dulu kan tak hidup dengan zaman gadget. Kita kebanyakannya aktiviti kita adalah di luar rumah. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang, anak-anak nak keluar pun tak boleh. Jadi even dekat playground pun tak boleh main. So gadget tu sedikit sebanyak membantu juga untuk kontrol dia punya perangai. Dan satu lagi, kita banyak macam habiskan masa juga duduk berkumpul, kita cari movie untuk tengok sama-sama. Sebabnya bila kita buat macam tu, at least kita dapat kawal sikit dia orang punya rasa bosan. Kadang-kadang kita main game juga. Macam saya waktu PKP ni yang 3.0 ni lah, saya tengok memang macam panjang sangat kan. Jadi saya buat aktiviti sukan untuk diorang. Kita ada buat kadang-kadang kita keluar tepi rumah tu, kita macam pukul-pukul living range, golf. Lepas tu kita ada beli yang macam pool kan. Ada bilik mini snooker lah kecil. Jadi kita ada kadang-kadang kita main juga macam Uno, main card kat Uno tu kan. Itu je lah. Kalau nak layan game online tu memang saya tak layan sangat kan. Diorang ajak saya layan juga, tapi saya tak layan lah sebenarnya. Kadang-kadang saya cakap tak payah lah kan, saya tak faham sangat pasal online game kan. Tapi sekarang ni pun, cuma sekarang ni pun bila diorang dah start bercuti sekolah ni, memang kena macam ibarat kalau yang sulung ajak je dia jom jadi kita
main snooker, so dia akan terus okey jom main snooker, daripada kita nak biar dia main game terlalu lama. Jadi kita jadikan apa-apa aktiviti apa sahaja yang dekat rumah yang boleh kita jadikan aktiviti, so kita akan create aktiviti tersebut supaya diorang tak terlalu leka dengan gadget tu. Sebab anak-anak saya kalau tengok gadget, dia memang boleh memang sampai ke malam. Jadi kita pun tak nak dia sampai ke malam sangat. So kita letakkan berapa masa dia tengok, dan selebihnya kita akan keretkan dengan aktiviti. Kalau si kecil ni pula, dia tak apa lagi. Dania tak apa lagi. Dania ni dia masih lagi dengan jiwa dia. Jadi kalau kita buat kartun pun dia boleh masih layan jiwa dia. So untuk abang kakak tak boleh. So abang kakak memang kita yang createkan suasana supaya mereka tak rasa boring. Sebab diorang memang rasa boring gila. Diorang selalu minta boleh keluar kan. So tapi kita tak boleh bawa. Jadi itulah cara kita orang duduk rumah create je. Kan abang kakak dia yang adik kecil tu, awan-awan dia pun dah pandai berontak tau. Kalau kita kat pintu je dia keluar kan. Dia pergi pintu, dia malah lalak nak keluar. Dan kali ni ada juga benda yang kita boleh manfaatkan juga dalam pandemik ni sebenarnya. Okey, macam masa dengan family lebih banyak. Walaupun kita aktiviti tu terhad, tapi kita bersama dalam rumah tu awal-awal tu rasa macam janggal juga lah, sebab kumpul je kan, tak boleh nak buat aktiviti apa kan. Jadi macam stuck jugalah. Tapi lama kelamaan tu dia orang dah boleh immune lah, dah boleh terima lah. Kita orang boleh terima lah. Tapi orang cakap apa tu, manfaatnya kita berkumpul bersama, kerap. Lepas tu apa lagi manfaat dia lagi macam bulan Ramadan lepas, dah dua kali Ramadan kali ikut kan, kita dapat buat tarawih sama-sama dekat rumah. Lepas tu macam ada, macam Kai sendiri ada a few class yang dia boleh fokus dekat rumah, yang dia join secara online. Saya memang untuk waktu PKP ni memang banyak saya masuk kelas online. Banyak sangat. Memang banyak. Masa raya itu pun saya ada join juga. Bayangkan raya pertama je dia ada join juga satu kelas juga. Sebab pada saya waktu ni kita tak ada apa, kita rindukan suasana seminar. Sebab saya memang suka bisnes, sebab dia refresh balik, dia bagi kita energi, semangat kan. Lepas tu saya perlukan ilmu tu. Jadi saya kadang-kadang nampak je kita attend lah. Dan bagus ni bila dia attend, dia cerita dengan saya. So energi tu saya dapat sekali lah. Dia faham lah. So memang macam kat rumah saya memang 100% dengan anak-anak pun. Even though kalau sebelum ni pun memang saya lebih dengan anak-anak. Dan cuma kali ni kalau saya tak ada apa-apa kat rumah, saya lebih banyak aktiviti saya dengan anak, lebih banyak bercakap, bercerita. Sebab saya dengan anak-anak suka bercerita. Jadi dekat rumah ni lebih banyak bercerita dengan anak-anak. So itu orang cakap memberikan masa untuk saya dengan anak, orang kata sharing sesuatu. Macam kalau dengan daddy dia banyak aktiviti, kalau dengan mami dia lebih kepada berborak santai. Macam ada program kan. Tapi dengan anak-anak saya suka macam tu. Sebab saya seorang suka bercakap, jadi anak-anak memang akan lebih bercakap je dengan saya. Betul, dia soal jawab memang mak dia lah. Jadi dia kata nak pergi apa, nak buat apa, jadi jom. Jadi macam tu lah. Tapi dengan mami lebih kepada bersantai. Ataupun kalau dia orang ada rasa apa-apa tak selesa ke antara dia orang each other, adik-adik normal lah kan, walaupun kecil ada je tak suka itu ini, dengan mami lah tempat dia meluah rasa. Rasa macam ya Allah ya Tuhan, ku anak masih kecil tapi dah mula pandai meluah rasa. So bila dalam keadaan pandemik ni lebih membuatkan kita rasa appreciate dengan anak dan juga dengan kehidupan kita. Dan paling tak tahan sekali bila kita dapat balik kampung, dia membuatkan kita lebih kuat ikatan kasih sayang dengan ahli keluarga. Sebab walaupun jauh, tapi kita sentiasa kontak. Jauh tapi dekat. Sentiasa kontak dengan dia orang. Walaupun kita memang tak boleh balik kampung kan, tapi dengan orang cakap pandemik ni adalah, walaupun kita rasa benda ni pahit, tapi di sebalik kepahitan tu ada kemanisan yang tetap Allah selitkan untuk kita. Jadi insya-Allah orang kata dugaan ni, walaupun semua orang rasa, Allah akan bagi kemanisan dekat akhir tu nanti, insya-Allah. Sebenarnya cari satu aktiviti lah. Kalau kita rasa kita ni jenis yang tak boleh duduk rumah, maksudnya kita selalu keluar kerja, kita cari satu aktiviti kan. InsyaAllah. Macam Rosmah memang dia boleh duduk rumah kan. Ya, saya boleh duduk rumah tak ada masalah. Saya ni saya tak boleh. Saya memang seminggu sekali memang saya kena keluar juga. Saya pergi office ke, saya buat aktiviti ke, saya buat orang cakap apa tu, CSR ke kan. Jadi kena ada aktiviti lah. Saya dengan staff saya, kita nak buat apa lah, kita sumbangan ke apa semua kan. Jadi adalah benda kita aktiviti lah. Kita boleh fikirkan apa benda yang kita buat. Cari benda yang baik lah. Cari ilmu apa. Banyak juga yang saya dapat ilmu yang baru tau ketika PKP ni.
sangat-sangat bagus sebenarnya kalau time ni kita cari ilmu. Sebab apa kita fokus, kita tak macam apa tu cacah merbahkan sangat kita punya connectivity. Jadi kita boleh fokus kat rumah, kita boleh tambah ilmu kita, apa yang kita kekurangan tu kita boleh catat every semualah. Saya rasa boleh ilmu yang sangat bagus ketika ini yang kita nampak ilmu yang kita tak pernah ada tu, kita akan nampak satu pembaharuan yang dia jadi lain lah selepas kita PKP nanti. InsyaAllah. Dan kita berdoakan semoga rakan-rakan di luar sana pun dipermudahkan segala urusan, okey, dipelihara daripada segala musibah, dan juga diperluaskan rezeki insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab semua orang merasa kesusahan dan kita kena lalui juga. Dia sebenarnya mindset kita lah. Kalau kita fikir benda susah lah jadi. Kalau kita fikir senang, insya-Allah dia jadi senang lah. Yang penting apa pun mindset kita. Ya, mindset kita. Dia yakin Allah itu kan ada, insya-Allah. Itu mindset kita.